Okey, sekarang jam sudah menunjukkan 1.40, jadi cikgu akan mulakan kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke kelas PDPR kita pada hari ini. Sebelum tu boleh cikgu tahu suara cikgu dengar jelaskah kamu dengar? Jelas. Okey. Yang lain jelas? Boleh. Jelas. Okey. Cikgu akan kongsi skrin cikgu. Kamu boleh tengok kah cikgu punya slide ni? Boleh. Sebelum cikgu mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu jangan lupa untuk mulakan kelas kita dengan bacaan doa dan sediakan peralatan tulis dan juga kertas sebelum kita mulakan kelas. Okey. Semua sudah bersediakah? Sudah. Yang lain? Okey. Sebelum kita masuk subtajuk kita pada hari ini, cikgu akan buat imbas kembali apa yang kita sudah belajar pada minggu lalu. Okey, ini merupakan kaedah untuk menyelesaikan masalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekarang cikgu mahu kamu padankan dia punya penyelesaian ni dengan nama yang betul. Okey, kita tengok yang petak yang pertama ni, kotak yang pertama. Kalau kamu tengok dia punya cara penyelesaian ni kan, apa nama kaedah ni? Kaedah untuk kotak yang pertama. Kaedah Subhajaya. Okey, boleh cikgu tahu siapa yang jawab tu? Jasmita, cikgu. Okey, kaedah Subhajaya kan? Okay. Bagus, betul. Jadi yang kedua ni pula, kita tengok sebelah kiri, kalau sebelah kiri dia tolak 1, sebelah kanan pun dia tolak 1. Jadi ini kita panggil dia sebagai kaedah aplikasi konsep kesamaan. Okey, betul. Aplikasi konsep kesamaan. Yang ketiga ni pula, kita tengok dia ada anak panah ke kanan dan juga anak panah ke kiri. Jadi kita panggil dia sebagai kaedah pematahbalikan. Okey, betul. Kaedah pematahbalikan. Sekarang ni, yang ini kan kamu tengok, kalau kaedah Cubajaya ni, kita cuba sampai kita dapat nilai sebelah kiri dan nilai sebelah kanan tu sama. Itulah kita panggil sebagai kaedah Cubajaya. Cuba, kalau ndak berjaya, kita cuba lagi sekali. Dan untuk kaedah yang kedua ni, kaedah aplikasi konsep kesamaan, bila kita apa yang kita buat di sebelah sebelah kiri, kita mesti juga buat benda yang sama di sebelah kanan. Macam yang ini, yang contoh ni, sebelah kiri dia tolak 1, sebelah kanan pun dia tolak 1. Okay. Untuk kaedah pematahbalikan, kita kena berhati-hati sebab bila dia bergerak ke kanan, kita hanya salin je dia balik. Tapi bila dia berpatah balik ke sebelah kiri, kita tengok dia punya simbol berubah. Okey? Itu untuk kaedah pematahbalikan. Okey. Lepas itu, itu saja untuk kita punya imbas kembali. Seterusnya, persamaan linear. Kita masih lagi dalam bab 6 persamaan linear.
Standard pembelajaran kita ada satu, iaitu 6.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Untuk subtajuk yang ini, kita mesti tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ada 3 langkah yang perlu kita ikut. Yang pertama, bila kita sudah tengok soalan, kita mesti kenal pasti dia punya pemboleh ubah. Kita kenal pasti pemboleh ubah dalam masalah tu, lepas tu kita gantikan pemboleh ubah yang kita sudah kenal pasti tu dengan apa-apa huruf yang kita suka. Yang penting huruf tu dari A sampailah Z. Kamu pilih jak mana-mana pun boleh. Okay, bila kita sudah wakilkan pemboleh ubah tu, barulah kita bentukkan satu persamaan linear berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. Lepas kita sudah bentukkan persamaan linear, barulah kita mudah untuk mencari nilai pemboleh ubah itu. Langkah ketiga, kita selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pemboleh ubah itu. Contohnya kamu punya pemboleh ubah A, kamu pilih A. Jadi akhir sekali kamu mesti mencari berapa nilai A itu. Okey. Kamu kena ingat ni dia punya tiga langkah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Lepas itu kita tengok contoh yang pertama. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Diberi perimeter segitiga sama kaki itu ialah 43 cm. Cari nilai X. Okey, yang pertama kita kenal pasti dia punya ini dia sudah wakilkan dengan nilai X. Jadi dia punya pemboleh ubah ialah nilai X. Sekarang ni langkah kedua kita bentukkan persamaan linear. Macam mana kita mau bentukkan persamaan linear? Kamu tengok yang ini. Dia ada tulis sini diberi perimeter segitiga sama kaki itu ialah 43 cm. Kamu tengok bentuk segitiga ni ada maklumat yang dia sudah bagikan dan kata kunci di sini perimeter. Kalau perimeter kita hasil tambah yang dia punya yang berada di luar ni, kawasan yang berada di luar, hasil tambah kawasan yang berada di luar. Jadi dan kita tengok juga soalan dia cakap segitiga sama kaki. Maksudnya segitiga ni sama kaki. Nilai yang berada di sebelah kiri akan sama dengan nilai yang berada di sebelah kanan. Sebab itulah kamu tengok juga garis biru yang kecil ni kan dia punya, kalau kamu tengok tanda begini maksudnya nilai yang ini sama juga dengan nilai yang ini. Jadi kita boleh terus tulis perimeter sama dengan kita ambil yang ini 5x tolak 3 tambah dengan dalam kurungan 2x tambah 1 dan juga tambah yang di sebelah sini pula 5x tolak 3. Okey, lepas tu kita selesaikan. Kita buka kurungan. Pertama sekali kita buka kurungan. 5x tolak 3. Okay. Ini kita salin sekejap balik kan. Lepas tu yang ini pula kita kena berhati-hati. Ada simbol tambah dan dalam kurungan 2x tambah 1. Bila tambah berjumpa dengan tambah, kita akan dapat apa hasilnya? Tambah. Okey, pandai. Tambah berjumpa dengan tambah, kita akan dapat tambah 2x. Begitu juga kita tengok yang di sebelahnya, tambah, jumpa tambah, kita akan dapat hasilnya tambah. Jadi satu ni bila kita keluarkan dari kurungan, dia masih bersifat positif. Tambah 1. Okey, kita tengok pula untuk yang ketiga ni, kurungan yang ketiga. Tambah
jumpai dengan tambah, kita akan dapat tambah 5x. Kalau tambah berjumpai dengan tolak, kita akan dapat apa? Tolak. Okey, pandai. Kita akan dapat tolak 3. Okay. Bila kita sudah kita buka kurungan, yang seterusnya kita perlulah kumpulkan sebutan yang serupa dan di satu bahagian dan yang tiada pemboleh ubah di satu bahagian. Jadi 5x kita kumpulkan yang ada x kita kumpulkan di satu bahagian. 5x tambah 2x tambah 5x dan juga yang tiada pemboleh ubah kita kumpulkan di satu bahagian iaitu tolak 3 tambah 1 dan tolak 3. Okey, lepas tu barulah kita boleh selesaikan. 5 tambah 2 tambah 5 kita akan dapat 12. 12x. Negatif 3 tambah 1 kita akan dapat negatif 2. Negatif 2, negatif 3 kita akan dapat negatif 5. Maka terhasillah sudah persamaan linear. Terhasillah sudah persamaan linear. Sekarang soalan mahu kita cari nilai x. Kita masuk sudah langkah ketiga. Langkah ketiga iaitu kita cari nilai pemboleh ubah. Selesaikan nilai pemboleh ubah. Jadi caranya, kita nyatakan dulu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah 12x tolak 5 sama dengan 43. Mana datangnya 43 ni? Okey, kamu tengok di soalan balik, dia cakap diberi perimeter segitiga sama kaki, itu ialah 43 cm. Maksudnya jumlah perimeter yang kita tambah ni akan menghasilkan 43. Sebab itulah persamaan linear kita tulis 12x tolak 5 sama dengan 43. Okey, sambungan contoh 1. Okay. Bila kita sudah dapat ni kan, bila kita sudah dapat dia punya persamaan linear, boleh kita cari nilai x. Macam mana kita mau cari nilai x? Kita tinggalkan yang ada pemboleh ubah di sebelah kiri, yang tiada pemboleh ubah kita letak di sebelah kanan. Jadi negatif 5, bila kita pindahkan pergi sebelah kanan, kita akan dapat positif 5. Jadi dia akan jadi bentuk begini, 12x sama dengan 43 tambah 5. Lepas tu kita selesaikan 12x sama dengan 43 tambah 5 kita akan dapat 48. Okay. Jadi sekarang ni kita sudah tengok sebelah kiri hanya ada pemboleh ubah. Di sebelah kanan hanya ada nombor. Jadi macam mana kita mau cari nilai x ni? Kita bahagi dengan 12. Jadi bila sebelah kiri kita bahagi 12, sebelah kanan pun kita perlu bahagi 12. 12 bahagi 12 kita akan dapat 1. Jadi yang tinggal hanyalah x. 48 bahagi 12 kita akan dapat 4. Jadi bolehlah kita sudah kita dia punya nilai iaitu x sama dengan 4. Okey, boleh fahamkah? Boleh. Yang lain boleh faham? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, sikit-sikit. Kamu tak faham bahagian yang mana? Kamu ada soalan kah? Yang first tu cikgu. Yang mana? Yang pertama? Yang ini kah? Ya. Okey, yang mana kamu tak faham? Yang 5x tolak 3 tambah 2x tambah 1 tambah 5x tolak 3. Macam mana boleh dapat tu? Sebab kita tengok dari yang ni, yang segitiga ni kan. Kan dia cakap sini perimeter. Perimeter ialah hasil tambah yang kawasan yang di luar ni, garis ni. 1, 2, 3. Kan di soalan dia cakap segitiga sama kaki. Bila sama kaki maksudnya nilai yang ini kita adalah sama dengan nilai yang sebelah sini. Sama kan? Okey. Jadi
Bila sama, kita tinggal tambah je. 5x tolak 3 tambah dengan yang ini, 2x tambah 1 tambah yang di sini pula. 5x tolak 3. Sebab itulah kita boleh dapat perimeter sama dengan 5x tolak 3 tambah 2x tambah 1 tambah dalam kurungan 5x tolak 3. Okey, boleh fahamkah macam mana sudah boleh dapat perimeter punya yang ini? 5x tolak 3 tambah 2x tambah 1 tambah 5x tolak 3. Faham sudah atau masih keliru lagi? Boleh cikgu, faham sudah. Okey, faham sudah kan? Sebab di dalam soalan dia sudah bagi perimeter. Kamu kena ingat kalau perimeter saat kita cari nilai jumlah hasil tambah yang ini. Garisan yang berada di luar tu. Okey. Ada lagi soalan mau tanya? Saya ada cikgu. Siapa tu ya? Ainul. Okey, apa kamu punya soalan? Yang masa sambungan itu. Sambungan? Oh, yang ini? 12. Ya. Okey, bahagian yang mana ya? 12x tolak 5 sama dengan 43. Macam mana boleh jadi 12x sama dengan 43 tambah 5? Okey, kamu masih ingat ke konsep kaedah yang kedua, iaitu aplikasi konsep kesamaan. Kamu tengok sini ya. Kamu tengok yang cikgu ada kan tak? Kamu boleh tengok kan yang tangan cikgu ni? Tidak. Boleh. Boleh ke tidak? Boleh? Boleh. Okey, boleh kan? Jadi, kan soalan bilang 12x tolak 5 sama dengan 43. Okey. Lepas tu, kalau kita guna konsep kesamaan, 12x tolak 5 tambah 5 sama dengan 43 tambah 5. Sebab itulah di sini kita berdapat 43 tambah 5. Kamu masih ingat kan yang cikgu ajar pada minggu lalu? Kan aplikasi konsep kesamaan ni ada dua cara. Satu kita tunjukkan, satu lagi kita terus bawa dia pergi sebelah kanan. Ada kan cikgu terangkan sama kamu minggu lalu? Okey. Okey. Jadi cikgu ulang balik, ini kalau kita ikut aplikasi konsep kesamaan. Apa yang kita buat sebelah kiri kita akan buat di sebelah kanan. Jadi yang tinggal ialah 12x sama dengan 43 tambah 5, kita akan dapat 48. Bolehkah Ainul menjawab soalan kamu? Jawab. Okey. Boleh cikgu teruskan atau ada lagi soalan? Boleh. Okey. Jadi, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Dalam satu ujian matematik, Kesha memperoleh 13 markah lebih daripada Sarah, manakala Rita adalah 2 kali markah Sarah. Jika jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 173, berapakah markah Kesha? Okey. Kalau yang ini kan, kamu tengok, sekejap ya. Bagi cikgu 2 minit sekejap ya.
Okey, cikgu kongsi skrin lagi sekali. Okay. Bolehkah tengok cikgu punya skrin ni? Boleh. Okey. Kamu tengok sini, dia cakap Kesha memperoleh 13 markah lebih daripada Sarah, manakala markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Jika jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 173, berapakah markah Kesha? Okey, pertama sekali kita keluarkan maklumat yang kita dapat. Kita keluarkan kan, yang pertama kita tengok Kesha memperoleh 13 markah lebih daripada Sarah. Okey, 13 markah lebih daripada Sarah maksudnya markah si Kesha ni ada lagi tinggi daripada markah si Sarah. So, ada perkataan lebih ni maksudnya markah si Sarah akan ditambah 13 untuk mendapatkan markah si Kesha. Manakala markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Okay. Markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Jadi, kita tengok di sini macam mana kita mau tentukan mana satu pun boleh ubah. Mana satu pun boleh ubah kan? Kita tengok si Kesha, markah si Kesha dia ada bagi kita clue iaitu 13 markah lebih daripada Sarah. Untuk yang kedua pula, markah si Rita pun dia ada bagi kita clue iaitu markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Maksudnya 2 kali ganda. Maksudnya markah si Sarah ni akan darab 2 untuk dapatkan markah si Rita. Okay. Jadi sekarang ni si Sarah dia tak ada bagi kita keluar apa-apa. Jadi pertama sekali kita gantikan markah si Sarah tu sebagai kita punya pemboleh ubah. Okay, jadi kita buat katakan markah Sarah sama dengan Y. Cikgu wakilkan pemboleh ubah dengan Y. Okay. Lepas tu kita tengok balik di soalan, Kesha memperoleh 13 markah lebih daripada Sarah. Jadi kita tulis katakan markah Kesha sama dengan Y tambah 13. Markah Kesha Y tambah 13. Begitu juga untuk markah si Rita. Markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Markah Rita adalah 2 kali markah Sarah. Maksudnya markah si Rita ni kita akan darab dengan markah si Sarah. 2 darab Y kita akan dapat 2Y. Okay. Siapa yang dah tutup mic tu? Bolehkah semua orang pastikan mic off? Okey. Terima kasih. Okay. Bila kita sudah dapat markah Sarah sama dengan Y, markah Kesha sama dengan Y tambah 13, markah Rita sama dengan 2Y. Okey, lepas tu kamu tengok di sini dia cakap jika jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 173. Kan cikgu sudah bagi tahu kamu tu hari kalau jumlah kita akan buat operasi tambah. Maksudnya bila markah si Sarah ni tambah dengan markah si Kesha, tambah dengan markah si Kesha, tambah dengan markah si Rita, kita akan dapat 173. Dari sini kita boleh sudah tengok dia punya persamaan linear yang dapat dibentuk, iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang dibentuk ialah Y tambah 13 tambah Y tambah 2Y sama dengan 173. Markah si Kesha ni tambah dengan markah si Sarah tambah dengan markah si Rita kita akan dapat 173. Okey. Seterusnya langkah ketiga kita perlu buat ialah kita cari berapa nilai Y. Kita selesaikan berapa nilai Y. Jadi
Y tambah 13 tambah Y tambah 2Y sama dengan 173. Lepas itu, kita buka kurungan. Dia akan jadi Y tambah 13 tambah Y tambah 2Y sama dengan 173. Seterusnya, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ni. Kita tambah Y tambah dengan Y tambah dengan 2Y, kita akan dapat 4Y tambah 13 sama dengan 173. Selepas itu, kita kan mau cari nilai Y. Bila kita mau cari nilai Y, kita mestilah tinggalkan Y tu di sebelah kiri dan apa-apa selain Y, selain pemboleh ubah, kita bawa dia pergi sebelah kanan. Jadi 13 ni kita nak mau, jadi kita bawa dia pergi sebelah kanan. Jadi dia akan jadi 4Y sama dengan 173 tolak 13. Kita akan dapat 4Y sama dengan 160. 160. Macam mana kita mau cari nilai Y? Siapa boleh bagi tahu macam mana mau cari nilai Y? 173 tolak 160. Okey, kurang tepat. Yang lain 4Y. Ini kan 4Y sama dengan 160. Lepas tu macam mana kita mau cari nilai Y ni? Apa yang kita perlu buat? Tolak 4. Tolak, mana boleh tolak sebab ini kan 4 darab Y. Oh, bahagi. Pandai. Bahagi kan? Jadi bila 4 darab Y, darab di sebelah kiri, bila kita bawa pergi sebelah kanan, kita akan dapat, kita akan tukar dia kepada bahagi kan? Kalau kita nak mau bawa dia pergi sebelah kanan, boleh juga kita buat 4Y, kita bahagi dengan 4 untuk dapatkan 1Y. Bila 4Y bahagi dengan 4, bila sebelah kiri kita bahagi dengan 4, sebelah kanan pun kita bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 40. Okey, tapi kita tengok balik di soalan, dia mahu berapakah markasi Kesha. Kita baru dapat nilai Y. Nilai Y ialah markasi Sarah. Tapi soalan mahu markasi Kesha. Apa yang kita perlu buat? Kita tengok markasi Kesha. Macam mana kita mau dapat markasi Kesha? Y tambah 13. Jadi apa yang kita perlu buat ialah markah Kesha sama dengan Y tambah 13. Y kita sudah tahu iaitu 40. Jadi kita ganti masuk balik. Kita gantikan Y ni dengan 40 tambah 13. Jadi 40 tambah 13 kita akan dapat 53. Jadi 53 inilah markah matematik si Kesha. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa mau tanya? Boleh, Cikgu, boleh. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, Ya, Jasmisha, kenapa? yang 4Y itu macam mana boleh dapat sih? Apa? Yang 4Y itu. 4Y, 4 yang mana? 4Y sama dengan 160? 4Y tambah 13 sama dengan 173. Yang 4Y itu macam mana boleh dapat? Oh, ni daripada yang di sini. Yang ini kan? 1Y tambah 1Y tambah 2Y kita akan dapat 4Y. Kan? 1 tambah 1 tambah 2 kita akan dapat 4. Okey, boleh? Boleh. Okey. Memang 1Y-nya ada ditulis. iya, kan yang masa kita belajar awal-awal tu cikgu ada nyatakan dalam ungkapan algebra nombor 1 kita tak tulis. Okey, nombor 1 kita dalam ungkapan algebra nombor 1 kita tak tulis. Kita hanya tulis Y, dia punya pemboleh ubah je.
Bolehkah? Boleh, boleh. Boleh kan? Lepas tu, Boleh. kamu jangan keliru. Boleh. Memanglah di sini dia tambahkan. Ini tambah. Yang bahagian sini dia tambah untuk dapatkan 4Y. Tapi bila di bahagian sini, kita mau cari Y. Ini sebenarnya dia jadi 4 darab dengan Y. 4 darab dengan Y akan menghasilkan 4Y. Sebab itulah di sini bahagian yang ini ni kita bahagi. Okey, bolehkah? Boleh faham? Boleh faham? Betul? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, Boleh, cikgu. okey, boleh. Kita tengok nanti masa kita buat latihan pengukuhan. Bolehkah tidak? Okey? Sekarang, okey. Ada lagi soalan untuk contoh kedua ni? Atau cikgu boleh teruskan? Ada soalankah? Okey, cikgu teruskan. Okey, masuk kepada latihan pengukuhan 1. Dalam satu ujian matematik, Azmah memperoleh 17 markah lebih daripada Yazid. Manakala markah Suzana adalah 2 kali markah Yazid. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 161, berapakah markah Azmah? Okey, kamu cuba buat soalan ini terlebih dahulu. Cikgu bagi kamu masa 8 minit dari sekarang. Lepas tu kita bincang ya. Semua orang kena buat 8 minit dari sekarang. Dua puluh kita bincang ya. Okey, maafkan cikgu 10 minit lah. 2.18 kita bincang. Cikgu, ada kan tadi yang nomor 1? Tengok apa cikgu? Yang mana satu ya? Yang tadi tu. Contoh 2. Sebelum latihan main. Ini. Cikgu. Okey. Sudah?
Sekejap ya. Semua sudah dapat salin soalan ke tadi? Sudah. Sudah kan? Belum. Belum? Ada 2 minit lagi. Sekarang cikgu tengah tunjuk latihan pengukuhan 1. Kamu dapat tengok latihan pengukuhan 1, dia punya soalan? Tidak, itu. Kami nampak pengukuhan contoh 2. Oh, kenapa tidak bagi tahu? Kalau masih lagi kah? Masih siap cikgu. Kak Ira siap sudah? Mau siap. Okey boleh. Siap ya, cikgu stop dulu present. Sekarang bertukarkah sudah? Okey, boleh so kamu tengok dia punya soalan? Boleh. Boleh sudah? Okey. Okey, 2.18 sudah. Ada yang sudah siap? 2.18. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit lah. Lagi 2 minit untuk jawab, kamu siapkannya. Lepas tu kita bincang sudah. Siap tidak siap kita bincang. Cikgu. Ya. Kenapa Saira? Sekejap cikgu. Okey, boleh. Ada bunyi motor. Okey. Jawapan dia cikgu 53 ke? 53? Tak tahu. Tengok dulu kamu terangkan dulu macam mana kamu dapat 53 tu. Macam begini ke cikgu? Sekejap ya. Saira, kita tengok. Sekejap. Tak jelas, sabar. Hmm, 53. Mana kamu punya
kamu nyatakan yang step pertama tadi, kamu keluarkan maklumat yang katakan yang cikgu bagi dalam contoh tu kan. Tak, cikgu mau tengok yang itu. Cikgu nak cakap kamu punya tu salah, tapi cikgu mau kamu tambah lagi satu langkah yang pertama sekali. Yang ini. Yang ini. Markah Sarah, katakan markah Sarah. Y, markah Kesha, Y tambah 13. Markah Rita, 2Y. Cepat-cepat. Sudahkah Syaida kamu tambah? Siap. Yang lain ada yang mau volunteer? Kalau tak ada, cikgu pilih secara random kamu punya nama. Itu boleh tak tengok yang soalan 2? Soalan 2. Yang ini. Okay, ini dia. Cikgu, saya siap. Okey. Saya siap. Cikgu mau guna ini. Satu untuk cikgu akan pilih secara random. Secara rawat nama siapa yang keluar. Semua nama sudah ada di sini kah? Jasmisha, Syaira, Kaisara, Syafiq, Ainul, Sakinah, Ayuni, lagi si Ayuni Nizar. Okey, kita tengok yang pertama siapa yang kena. Kamu boleh tengok kan ni? Jasmisha. Tahniah, anda terpilih untuk menjawab soalan. Okey, Jasmisha, boleh tunjukkan kamu punya jawapan? Jasmisha? Bolehkah? Kalau tidak, kita pilih orang lain. Kamu sudah siap? Jasmisha, dengar? Okey, mungkin Belum siap, cikgu. Masih tak faham. Kamu tak faham yang bagian mana? Kamu tunjuk je sampai mana kamu buat. Bolehkah? Ada sudah kamu buatkan? Okay. Jasmisha belum siap, kita cari yang lain. Selain Jasmisha, Syaira. Okey, tahniah Syaira, anda terpilih untuk menjawab soalan. Okey, Syaira. Tunjukkan cikgu kamu punya jalan kerja boleh? Okey. Sekejap. Alright. Terangkan dengan kawan-kawan dan juga dengan cikgu apa yang kamu dapat. Sekejap, cikgu ada bunyi. Okey, boleh. Okey, sudah? Okey, cikgu. Okey, teruskan. Y tambah 17
Saira, sekejap. Dari yang pertama tu. Katakan marka Azma Okey. Y tambah 17. Okey. Lepas tu? Marka Yazid Ya. Y. Teruskan. Marka satu orang lagi 2Y. Okey, lepas tu? Dan itu tambah. Mana dia punya persamaan linear yang kamu sudah bentuk? Persamaan linear yang kamu sudah bentuk ialah kamu tiada tuliskan. Okey, disebabkan kamu tak ada tulis, Ya. kamu teruskan. Kamu teruskan dengan apa yang kamu sudah buat. Bagi tahu tak? Bagi tahu dengan cikgu dan kawan-kawan kamu macam mana kamu buat. Y tambah 17 tambah Y tambah 2Y sama dengan 161. Okey. Jadi Y dengan 2Y dan sama jadi 4Y. Okey. 4Y tambah 17 sama dengan 161. Okey. 4Y sama dengan 161 tolak 17. Okey. Sama dengan 4Y sama dengan 144. Okey. Lepas tu? 4Y bahagi 4. Jadi 144 pun bahagi 4. Okey. Teruskan. Jadi cepat. Bila sudah dibahagi jadi Y sama dengan 36. Okey. Lepas tu? Y tambah 17. 36 tambah 17. Okey. Jawapannya 53. Okey. Jawapannya 53. Bagus Syaira sebab sudah berani untuk mencuba. Kawan-kawan yang lain, kamu setujukah dengan jawapan si Syaira ni? Tidak. Tidak, okey. Ainul, kamu mau volunteer kah atau kamu volunteer? Mau tunjuk? Ya. Okey, boleh. Mulakan sekarang. Okey. Beritahu dengan kawan-kawan macam mana kamu dapat. Katakan marka Yazid sama dengan X. Okey. Marka Azwa sama dengan X tambah 17. Okey, lepas tu? Marka Suzana sama dengan 2X. Lepas tu bentuk dia dalam satu persamaan linear X tambah 17 tambah X tambah 2X sama dengan 161. Okey. Lepas tu buka kurungan. Okey. X tambah 17 tambah X tambah 2X sama dengan 161. X-nya kan ada 3, jadi 3X. Lepas tu? Tambah 17 sama dengan 161. Okey. 3 yang tambah 17 tu kita tak mau, jadi letak dia di sebelah kiri jadi tolak 17. 3X sama dengan 161 tolak 17. Okey. 3X kita bahagi dengan 3. 161 tolak 17, 144. Okey. 3X bahagi 3. Sebelahnya kita bagi 3 juga sama dengan 144 bagi 3. 144 bagi 3, 48. X sama dengan 48. Okey. Yang mau dicari sekarang marka Azma. Jadi X tambah 17. X tadi 48 sama dengan 48 tambah 17, 65. Okey. Bagus Ainul sebab berani mencuba.
Tapi Ainul, cikgu masih perlukan kamu untuk tunjuk kamu punya jawapan. Okey, kamu tengok di sini, kamu ada 1x, 2x, 1x, 2x tambah 2x. Di situ kamu punya silap 1x tambah 1x tambah 2x. 1 tambah 1 tambah 2, kita akan dapat 4. Oh, 4x. Kamu tertinggal 1x. Pastikan lepas ni kamu tengok betul-betul ya. Jangan cuai. Okey, cikgu. Okey. Nanti buat pembetulan. Okey. Okey, terima kasih Ainul. Mari kita tengok dia punya jalan yang sebenar. Latihan pengukuran 1. Dalam satu ujian matematik, Azma memperoleh 17 markah lebih daripada Yazid. Maksudnya, markah Azma ni akan lebih tinggi daripada markah si Yazid. Manakala, markah Suzana adalah 2 kali markah Yazid. Markah Suzana 2 kali ganda daripada markah si Yazid. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 161. Berapakah markah Azma? Okey, langkah pertama kita keluarkan maklumat yang dia beri dan kita gantikan dengan salah satu huruf. Jadi pertama kita tengok markah Yazid sama dengan Z. Markah Azma sama dengan Z tambah 17. Markah Suzana sama dengan 2Z. Okey, yang ini kamu dapat sudah. Seterusnya, kamu perlu nyatakan maka persamaan linear dengan satu pemboleh ubah yang dibentuk ialah Z tambah 17 tambah Z tambah 2Z sama dengan 161. Kamu tulis dulu persamaan linear ni. Lepas tu, barulah kamu teruskan dengan cara pengiraan untuk mencari Z. Pertama kita buka kurungan. Cikgu guna huruf Z, kamu kan guna huruf X. Sama je, cuma kita punya huruf je yang berbeza. Jadi, bila Z tambah 2Z, kita akan dapat 161. Jadi, Z tambah 1Z tambah 1Z tambah 2Z, kita akan dapat 4Z. 4Z tambah 17 sama dengan 161. Kita mau tinggalkan pemboleh ubah di sebelah kiri, yang tiada pemboleh ubah kita pindahkan ke sebelah kanan, akan jadi 4Z sama dengan 161 tolak 17. Okey. Lepas tu kita selesaikan, kita akan dapat 4Z sama dengan 144. Okay. Jadi, macam mana kita mau cari Z? Kita bahagi dengan 4. 4 darab 4 sama dengan 144 bahagi 4. Jadi, kita akan dapat Z sama dengan 36. Bila 144 bahagi 4, kita akan dapat 36. Ini untuk markasi Yazid. Okay. Markasi Yazid ialah 36. Tapi soalan mau markasi Azma. Jadi kita buat markah Azma sama dengan Z tambah 17. Z ialah 36 tambah dengan 17, kita akan dapat 53. Jadi cara si Syairah tadi, dia dapat jawapan yang betul. Tahniah kepada pelajar yang dapat jawapan yang betul. Pelajar yang tak dapat tunjukkan kamu punya jawapan, pastikan kamu tahu di mana kesilapan kalau kamu tak dapat jawapan yang sama dengan si Syairah tadi. Boleh? Bolehkah? Boleh. Okey. Lepas tu kita teruskan dengan latihan pengukuhan 2. Seramai 35 orang murid menyertai satu aktiviti gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah.
Bilangan murid perempuan yang menyertai aktiviti itu adalah 5 orang, kurang daripada bilangan murid lelaki. Maksudnya, murid lelaki itu lagi ramai daripada murid perempuan. Okey, berapa orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu? Okey. Dia ada bagi kamu clue di situ iaitu murid perempuan ialah 5 orang kurang daripada bilangan murid lelaki. Jadi, macam mana kita mau cari bilangan murid lelaki? Jumlah pelajar ialah 35 orang. Cuba kamu fikirkan macam mana untuk dapatkan berapa orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu. Buat sekarang, uh, sekarang satu 41 kita bincang. 141 kita bincang ya. Kamu keluarkan dulu maklumat yang kamu dapat. Lepas tu, kamu tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baru kamu selesaikan soalan minta. Bilangan murid lelaki. Cikgu tengok yang persamaan linear tu. Persamaan linear. Yang ini. Ya. Yang pelajaran kamu dapat salin ke soalan kedua tadi? Belum. Okey. Saira kan tadi yang mau tengok ini? Siapa? Ainul? Kaisara. Oh, Kaisara. Kamu sudah salin? Kamu sudah salin dia punya persamaan ini ya? Belum, cikgu. Okey, cepat. Sebab kawan-kawan pun mau buat latihan untuk soalan kedua. Okay. Boleh sudah? Okey. Ini dia punya soalan. Satu minit lagi untuk kita mulakan perbincangan.
Ada yang sudah siapkah? Ada yang mau kasih tunjuk jawapan? Share dengan kawan-kawan. Okey. 2:41 sudah. Siapa yang mau cuba untuk kasih tunjuk? Kamu jangan takut salah. Kalau kamu kasih tunjuk je sampai mana kamu sudah buat. Rianlah. Kaisara lah. Kaisara. Belum siap cikgu, jap. Sampai bagi tunjuk sampai mana yang kamu sudah siap lah, boleh? Ayuni? Ayuni bolehkah? Ayuni boleh kasih tunjuk kamu punya jawapan? Belum siap, jap. Sampai mana sudah kamu buat? Jasmisha? Jasmisha bolehkah? Belum siap cikgu. Belum siap? Belum siap. Kamu buat sampai mana sudah? Nizar? Nizar? Kamu bolehkah kasih tunjuk? Nizar Izarin. Belum siap. Okey, kamu yang belum siap boleh kasih tahu cikgu sampai mana kamu buat? Sampai sudah ada persamaan linear kah? Sudah. Sudah. Okey, boleh kasih tunjuk sama cikgu kah Kaisara? Jap cikgu, jap. Okey. Kaisara kasih tunjuk ya kamu punya kerja. Kaisara boleh mulakan sekarang? Cikgu, siap. Okey. Kaisara lepas Saira kamu boleh kah? Boleh kasih kongsi dengan kawan-kawan? Cuba tanya cikgu. Okey, boleh. Yang begini. Boleh bagi tahu dengan kawan-kawan macam mana kamu dapat? Apa dia punya 35 35? tolak 5 Okey. sama dengan 30. Kenapa? 30 bagi 2 sama dengan 15. Okey. Jadi 15 tambah 5 sama dengan 20. Jadi 15 perempuan, 20 lelaki. Okey, boleh cikgu tahu macam mana kamu buat 35 tolak 5 sama dengan 30 kah? Mana kamu punya pemboleh ubah? Tak terbuat. Okey, terima kasih Saira sudah berani untuk mencuba. Okay. Kaisara bolehkah Kaisara? Persamaan linearnya lah. Ya, persamaan linear kamu dapat berapa? Yang maka persamaan linear tu. Iya, yang itu. 35 tolak 5 tambah Y.
35 tolak 5 tambah Y sama dengan berapa? Oh, itukah kamu punya, itu je kamu punya persamaan linear? Sama dengan 30. 35, okay, 35 tolak 5 tambah 5. 35. Tambah Y. Oh, 35 tolak 5 tambah Y. Okey. Mari kita bincang. Okey. Seramai 35 orang murid menyertai satu aktiviti gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah. Bilangan murid perempuan yang menyertai aktiviti itu adalah 5 orang, kurang daripada bilangan murid lelaki. Berapa orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu? Katakan murid lelaki sama dengan X. Murid perempuan X tolak 5. Kenapa X tolak 5? Sebab di soalan dia cakap murid perempuan kurang 5 orang kurang daripada murid lelaki. Contoh, kalau murid lelaki dia punya jumlah ialah 15 orang, murid perempuan ialah 15 tolak 5, kita akan dapat 10. Okey, itu contohlah, contoh. Jadi, bila kita sudah keluarkan begini, maka persamaan linear dalam satu pemboleh ubah yang terbentuk ialah X tambah dalam kurungan X tolak 5 sama dengan 35. Sebab ni hasil tambah murid lelaki dengan murid perempuan, kita akan dapat 35 orang. Okey, lepas itu bila kita sudah ada persamaan linear, barulah kita selesaikan. X tambah X tolak 5 sama dengan 35. Kita buka kurungan, kita akan dapat X tambah X tolak 5 sama dengan 35. X tambah X kita dapat 2X. 1X tambah 1X kita dapat 2X tolak 5 sama dengan 35. Kita mau pemboleh ubah sejak di sebelah kiri, jadi yang bukan pemboleh ubah kita bawa ke sebelah kanan. Negatif 5 bila kita bawa ke sebelah kanan kita akan dapat positif 5. Jadi 35 tambah 5 kita akan dapat 2X sama dengan 40. Macam mana kita mau cari X berapa? X ialah 2X bahagi 2 sama dengan 40 bahagi 2. Kita akan dapat X sama dengan 20. Okey, maka bilangan murid lelaki ialah 20 orang. Si Saira punya jawapan tadi betul sudah, tapi cara kamu menulis jalan pengiraan tu perlu diperbaiki lagi. Boleh Saira? Okey, cikgu. Okey. Pastikan ikut yang macam yang cikgu tunjuk tu. Okey, kerja rumah, jumlah harga bagi 2 buah meja dan 3 buah kerusi ialah 705. Jika meja berharga RM40 lebih daripada kerusi, cari harga sebuah meja dan sebuah kerusi itu. Okey, kerja rumah ni cikgu mau kamu hantar hari ni sebelum jam 9 malamnya. Pastikan hantar hari ini. Okay. Kesimpulan yang boleh kita buat pada hari ini, pastikan ikut langkah yang kita sudah, yang cikgu ajar masa awal-awal tadi. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus kenal pasti apa itu pemboleh ubah. Yang kedua, lepas kita sudah kenal pasti, kita gantikan satu huruf pemboleh ubah tu dengan satu huruf, apa-apa huruf yang kita suka. Lepas kita sudah gantikan, baru kita tulis persamaan linear yang kita boleh bentuk daripada soalan tu. Bila kita ada sudah persamaan linear, barulah kita boleh cari nilai pemboleh ubah. Okey. Boleh dapatkah? Cikgu. Ya. Boleh saya nampak yang latihan pembukuan tu, saya mau betul lah nanti.
Nanti cikgu akan bagi juga ni dalam grup. PowerPoint ni cikgu akan bagi dalam grup juga lepas habis kelas. Oh, okey. Okey. Jadi cikgu mau ambil kehadiran. Okey. Sebut dari pertama si Ainul kan? Iya. Okey, Ainul. Lepas tu sebutkan nama kamu Ayuni kan? Ayuni. Ayuni. Seterusnya siapa lagi? Kaisara. Iya. Saira. Syam. Siapa? Syam. Hafiz Hisham. Siapa lagi? Sakina. Okay. Sudah? Lagi Jasmisha. Fazila. Lagi? Nizar. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Siapa lagi yang? Ainul, Ayuni, Kaisara, Saira, Hafiz, Sakina, Jasmisha, Fazila dan Nizar. Kan? Ada lagi yang cikgu nak sebut nama? Ada satu orang cuma dia Oh, siapa? Syafiq Daniel. Oh, okey. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir ke kelas PDPR kita pada hari ini. Jumpa esok hari. Pastikan join. Kalau yang ada internet bagus tu, joinlah Google Meet. Jadi kamu boleh tanya soalan. Terus kamu boleh tanya soalan kalau kamu tidak faham. Dan jangan lupa untuk buat kerja rumah hantar pada hari ini. Paling lewat 9 malam. Okey? Sekian, terima kasih. Kelas bersurai. Thank you, cikgu. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey. Okey.